Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizal Zaman, bertemakan rakan tugas Hakim Rahman. Seperti biasa, awal pagi 7.30 ini, kami bawakan berita-berita dalam dan juga luar negara yang perlu anda ketahui sebelum anda memulakan hari anda supaya kita boleh lebarkan pembincangan bersama rakan-rakan dan juga keluarga untuk hari ini. Dan berita-berita ini adalah dalam tempoh 24 jam yang penting untuk kita ketahui. Yang mana hari ini kita akan mulakan dengan berita yang menyayat hati yang melibatkan kemalangan jalan raya iaitu lemas di dalam kereta. Sebelum ini kita lihat dengar laporan Hakim kanak-kanak ditinggalkan dalam kereta tidak sedar akan perkara itu. Ibu bapa tidak sedar tertinggal anak mereka dalam kereta sehingga menyebabkan lemas dan sebagainya. Tetapi ini juga berlaku kepada orang dewasa yang mana kita kerap kali apabila singgah di hentian rehat dan rawat RNR itu, kita sering kali tidur dalam kenderaan dan menggunakan aircon. Kenderaan itu orang kata masih lagi berfungsi lah, tetapi tidak bergerak, dan kita sering kali pakai kaedah itu. Tapi ketahuilah itu adalah mengakibatkan tragedi. Kerana apa? 3 nyawa kehilangan semalam. Yang mana kalau kita lihat perkembangan ini di astronews.com dan juga Metro telah pun di muka hadapannya menyatakan bahawa gas pembunuh, yang mana kalau kita lihat perincian laporan mengenai perkara itu, 3 individu lemas akibat hidu gas karbon monoksida, yang mana juruteknik semalam telah pun mengesahkan kebocoran pada egzos kenderaan pelbagai guna MPV disyaki menjadi punca kejadian 4 sekawan mengalami keracunan gas karbon monoksida sehingga menyebabkan 3 daripada mereka meninggal dunia manakala seorang lagi kritikal. Dan kejadian itu berlaku di Sama Gagah, Lebuh Raya Plus arah utara jam 1 pagi, manakala Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah Assistant Commissioner Syafiq Abdul Samad yang menyatakan pemeriksaan kepada MPV itu dilakukan oleh seorang juruteknik syarikat pengeluar kenderaan berkenaan dan disahkan gas itulah penyebab kepada 3 individu yang maut ini. Kalau kita lihat perincian mengenai 3 individu ini, beliau menyatakan bahawa Nur Adilah Muhammad Safwan, 21 tahun, meninggal dunia pada jam 4.23 petang ketika dirawat di hospital. Manakala 2 lagi rakannya, Sharifah Farisha Said Fati, 21 tahun, dan Ayuni Syazwani Syabri, 21 tahun, masing-masing meninggal dunia di tempat kejadian di Hospital Seberang Jaya HSJ pada awal pagi semalam. Dan mereka telah pun ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri pada pukul 1.40 pagi semalam, yang mana kereta mereka masih lagi hidup tetapi enjinnya tidak dimatikan di stesen minyak berkenaan. Dan difahamkan berdasarkan laporan awal, mereka ini tidur seketika kerana pemandunya mengalami rasa mual dan juga muntah-muntah, dan itu menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk rehat dan juga tidur di dalam kenderaan itu tanpa mengetahui terdapat gas karbon monoksida yang bocor yang menyebabkan mereka terbau sehingga ia melebihi kapasiti yang telah pun tubuh mereka boleh terima dan menyebabkan kematian. Ya, dan tragedi ini merupakan satu tragedi yang menyayat hati kerana kita mengetahui dalam keadaan kita mempunyai perjalanan yang jauh dan panjang, tidur dan berehat di dalam kereta itu sudah menjadi satu kebiasaan. Kerana kereta juga secara psikologinya tempat yang kita rasakan tempat yang selamat dalam confined area, yang kita rasakan ini yang terbaik untuk mengelakkan kita berhadapan dengan sebarang masalah. Lebih-lebih lagi jika kita rasakan tidak sihat, betul tindakan yang dilakukan iaitu dengan memberhentikan kereta di kawasan rehat dan rawat RNR dan tidur seketika kerana tidak sihat. Jika memandu di atas jalan raya, ianya mungkin boleh menyebabkan risiko lebih besar, bukan sahaja melibatkan mereka di dalam kereta tapi kepada pemandu ataupun pengguna jalan raya ataupun lebuh raya yang lain. Tetapi dalam masa sama, tidur di dalam kereta ini sudah diketahui risikonya, cuma mungkin kita terlepas pandang. Mungkin selepas ini untuk mereka yang sering melakukan perjalanan jauh, boleh berehat dalam kereta, cumanya dengan syarat dengan membuka sedikit tingkap ataupun mematikan enjin kereta bagi mengelakkan kejadian seperti ini daripada berulang. Dan tidur dalam kereta ini walaupun menjadi pilihan kebanyakan kita yang mungkin terkejar-kejar dengan urusan harian yang banyak, mungkin untuk berehat seketika, tapi mempunyai risikonya tersendiri, dan kami sediakan fakta bahayanya tidur di dalam kereta ini. Faktanya kita boleh rollkan grafik bahaya tidur dalam kereta.
Okey, berkaitan dengan tragedi yang menimpa 3 rakan bayi ini, kita melihat ramai tertanya-tanya kenapa macam mana gas karbon monoksida ini boleh berada dalam kenderaan itu. Dan ini adalah kenyataan daripada Miros yang mana mereka menyatakan bahawa gas karbon monoksida boleh memasuki ruang penumpang kenderaan kerana keadaan kenderaan yang tidak sempurna seperti kebocoran di bahagian bawah enjin tu. Dan lebih berbahaya apabila enjin dan pendingin hawa kenderaan dihidupkan ketika ia dalam keadaan yang statik, menyebabkan udara dalam ruang penumpang tercemar dengan gas karbon monoksida yang boleh menyebabkan kematian. Karbon monoksida ni kita sendiri tak dapat nak detect sama ada ataupun tak dalam kenderaan. Kerana apa? Kerana dia tidak berbau dan kita tak nampak warna apa gas itu. Itu menyebabkan ia sukar untuk kita detect ataupun kita sama ada kita telah pun consume udara tersebut. Dan berdasarkan Miros, mereka menyatakan kematian boleh berlaku apabila penumpang menghidu gas karbon monoksida melebihi tahap selamat dalam ruang sesebuah kenderaan. Dan inilah yang menyebabkan apa yang terjadi pada tragedi 3 sekawan ini. Dan anda boleh bacakan di laporan di astronews.com yang akan kami bawakan sebentar lagi. Dan apa tanda-tanda atau makna sekiranya kita mengalami keracunan karbon monoksida? Pertama, kita akan rasa pening-pening, headache, and then kita rasa mual-mual, rasa pening kepala, sukar untuk bernafas, dan boleh pingsan dan tombang. Dan ini juga kalau kita lihat menyelusuri semula laporan ini, kita lihat bagaimana mereka 4 sekawan ini boleh berhenti kerana pemandunya menyatakan dia rasa pening kepala, tak sedap badan dan mual. Itu petanda awal yang mungkin kita tidak perasan. Jadi selepas ini kalau anda road trip bersama rakan-rakan, ada yang pemandu mengadu ada gejala-gejala seperti pening kepala, sukar bernafas, dan juga rasa mual, boleh berhenti, tukar pemandu ataupun boleh periksa kenderaan, walaupun sebenarnya pemeriksaan kenderaan itu sepatutnya dilakukan sebelum memulakan perjalanan, bukannya ketika sudah separuh perjalanan. Ya, ia boleh berlaku kepada kenderaan lama ataupun baru. Sebab tu pentingnya Hakim cakap penyelenggaraan kenderaan itu perlu dilakukan secara berkala untuk mengelakkan sebarang kebocoran ataupun masalah pada kenderaan itu. Melihat pada faktor keselamatan, melihat juga kepada faktor mengelakkan perjalanan itu menjadi jam. Okey, itu cerita mengenai apa yang berlaku semalam, tragedi yang menyayat hati yang menggemparkan seluruh negara ini dan menyedarkan kita kepada banyak perkara mengenai aspek keselamatan dalam pemanduan kita. Tapi dalam masa yang sama juga ketika mana kita menghadapi perang akibat COVID-19 ini, kita nak melihat kepada petugas barisan hadapan ataupun petugas kesihatan, khusus kepada doktor dan juga jururawat itu, yang mana kalau kita lihat mereka ini bukan sahaja merawat dan juga memastikan bahawa kesihatan orang ramai itu dititik beratkan, tapi juga mereka bertugas dalam keadaan risiko yang tinggi setiap hari merawat COVID-19, yang mana kalau kita lihat berdasarkan kenyataan daripada Menteri Kesihatan kita yang menyatakan bahawa terdapat lebih 600 petugas kesihatan dijangkiti dengan COVID-19. Dan kata Datuk Seri Dr. Arham Baba, daripada jumlah itu 406 kes merupakan petugas Kementerian Kesihatan KKM, dan sehubungan itu pelbagai langkah disediakan untuk bantu mereka kembali semangat selepas disahkan polis. Dan kalau kita lihat ada perkara-perkara lain yang menghadapi ataupun menjadi dilema petugas-petugas kesihatan, ialah antaranya termasuk tekanan yang tinggi kerana berjauhan dengan keluarga, kekurangan tenaga kerja, terlalu penat serta masalah berhubung tuntutan pampasan dan allowance selain pematuhan prosedur operasi standard SOP yang begitu ketat. Dan mereka yang menghadapi dengan kes-kes psikososial ini terus dirawat dan mereka tidak lagi dibenarkan untuk jalankan tugas merawat pesakit COVID-19. Dan kalau kita lihat perkembangan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada hari ini yang baru saja kami terima pada awal pagi tadi, yang mana WHO sendiri telah pun menggesa semua kerajaan di seluruh dunia untuk memastikan bahawa keselamatan kepada petugas barisan hadapan, khususnya kepada doktor dan juga jururawat yang di dalam sektor kesihatan itu perlu diberi keutamaan, dan pelbagai langkah mereka baru melancar ke piagam yang menyenaraikan bahawa aspek-aspek keselamatan berkaitan dengan petugas kesihatan ini perlu ditingkatkan ketika mana pandemik COVID-19 ini masih melanda, kerana jika petugas barisan hadapan ini lumpuh, maka sistem kesihatan negara juga akan lumpuh. Ya, dan dalam masa sama kita lihat ketika petugas barisan harapan, mereka yang bertanggungjawab
memikul tanggungjawab dan juga amanah untuk memastikan bahawa kes-kes ini diperiksa, dibuat saringan, dirawat berhadapan dengan cabaran yang cukup besar. Ia juga menyaksikan kerjasama masyarakat untuk terus patuh kepada prosedur operasi standard dan juga saranan Kementerian Kesihatan Malaysia boleh membantu mengurangkan ataupun merelakskan fasiliti kesihatan. Dan semalam juga kalau kita lihat angka terbaru kita saksikan jumlah kes menurun kepada 21 kes pada Khamis. Ni kes harian ya. Kita lihat sebelum ni kita sudah kembali cecah 3 digit, kemudian turun 2 digit. Kemarin 62 kes, kemudian semalam 21 kes. Tapi jumlah keseluruhannya kita pun sudah secara rasmi melepasi angka 10,000 kes positif, iaitu 10,052 kes. Ini yang diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Ishak Abdullah. Dan daripada 21 kes itu, 16 kes merupakan penularan tempatan, membabitkan 15 warga negara dan 1 bukan warga negara, manakala 5 lagi adalah kes import membabitkan rakyat tempatan. Baik, kita ikuti fakta kenyataan media Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Ishak Abdullah. Okey, dalam masa yang sama kita juga bimbang dengan penularan bukan sahaja berlakunya peningkatan kes tetapi juga dengan wujudnya kluster-kluster baru. Lebih-lebih lagi kluster di Sabah kerana semalam Ketua Pengarah Kesihatan juga memaklumkan mengenai kewujudan satu lagi kluster baru di Sabah iaitu kluster selamat. Agak bertentangan juga nama kluster tu kluster selamat walaupun keadaannya menggusarkan sedikit. Tapi kluster ini berpunca daripada kes indeks kluster iaitu kes ke 9,969 iaitu merupakan seorang wanita warga Malaysia berusia 32 tahun. Dia didapati positif 14 September lalu, kemudian dibawa masuk ke Hospital Tawau bagi kelahiran pramatang. Dan ketika ini pun Kementerian Kesihatan Malaysia sudah melakukan pengesanan kes secara aktif dan satu lagi kes positif dikesan. Dan kes ini juga membabitkan atau melibatkan pegawai perubatan yang merawat kes indeks. Ini juga yang disebutkan oleh Menteri Kesihatan tadi, Datuk Dr. Adam Baba menyatakan bahawa petugas barisan hadapan juga terdedah kepada risiko ini. Mereka ingin membuat saringan, membuat pemeriksaan tapi mereka juga boleh berhadapan dengan risiko terkena ataupun terjangkit dengan virus COVID-19 ini. Tapi dalam masa yang sama ini juga merupakan satu peringatan kepada mereka yang saya kira sekarang ini berpusu-pusu ingin ke Sabah kerana pilihan raya negeri Sabah yang akan berlangsung 26 September ini. Dan kita sebelum ini sudah menyaksikan ada kluster Benteng di Lahad Datu, kemudian ada lagi kluster Selamat ini. Ini satu red flag ataupun amaran untuk kita tidak mengambil enteng atau mengambil mudah untuk mengamalkan jarak fizikal dan juga penjagaan kesihatan yang rapi. Dan bukan itu saja, sebenarnya selain daripada kluster di Sabah itu, sebenarnya di bahagian utara pula kita melihat kepada kluster Siva Gangga, kluster Tawa, kluster sungai itu. Yang mana kalau saya mendapat khabar daripada rakan saya bahawa keadaan di utara sekarang ini di hospital-hospital dan juga premis-premis sekarang ini berada dalam keadaan yang begitu ketat sekali untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan SOP mengikut kepada PKPP itu, yang mana bagi memastikan penularan tempatan tidak berlaku dalam halangan kita. Dan ini adalah masa untuk kita jaga kita, pastikan segala SOP dipatuhi, dan kami akan bawakan berita menarik politik tanah air negara sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu kami nak rehat dulu seketika.
Ketika mana negara sedang berdepan dengan PRN Sabah dan banyak sekali parti-parti politik baru yang muncul. Parti yang terbaru muncul adalah Parti Anak Muda yang dipimpin oleh bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Abdul Rahman, selepas mana Parti Pejuang ditubuhkan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan ini yang terbaru yang telah pun disahkan semalam, yang mana kalau kita lihat Ahli Parlimen MUA itu telah mendaftarkan muda sebagai parti politik di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS semalam. Meskipun digerakkan oleh anak muda, parti muda bagaimanapun dipercayai tidak meletakkan had usia pada keahlian parti. Hakim bolehlah join. Kesemua dokumen telah dikemukakan di pendaftaran ROS pada pukul 10.30 pagi semalam, dan perkara itu disahkan oleh YB Syed Saddiq sendiri, dan beliau menyatakan bahawa ia digerakkan oleh anak muda berbilang kaum, berbilang agama yang memperjuangkan kepentingan semua rakyat Malaysia, tua dan muda, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan juga lain-lain. Dan beliau berhasrat membina sokongan akar umbi dalam kalangan rakyat Malaysia yang tidak berpihak kepada mana-mana parti. Dan parti muda ini dikatakan asasnya adalah untuk membuang segala polemik ataupun retorik politik lama yang kalau kita lihat bermotifkan politik dendam, bermainkan sentimen perkauman dan banyak lagi. Ya, dan muda ini bukan bermaksud muda secara literal, kerana muda itu adalah akronim kepada Malaysian United Democratic Alliance, MUDA. Walaupun dalam bahasa Melayu adalah Parti Ikatan Demokratik Malaysia, MUDA Malaysia, yang seperti dia jelaskan tadi tidak mempunyai had usia bangsa, another multiracial party, tapi ianya akan dipimpin oleh anak muda ataupun mereka yang mungkin sudah melepasi usia muda secara perundangan tetapi mempunyai idea muda, berjiwa muda, dan fokus adalah untuk menyelesaikan kepada masalah negara sedia ada, tapi penyelesaian berasaskan dasar dan polisi. Dan ini mereka ini akan disertai oleh semua lapisan, segenap lapisan masyarakat, daripada ketua kampung, pegawai eksekutif, ketua eksekutif, masyarakat sivil, petani muda juga dikabarkan akan menyertai parti ini. Dan ia akan lebih kepada fahaman, ideologi, idealisme dan juga dasar-dasar yang akan membentuk parti muda ini. Dan ini juga satu wadah ataupun platform yang sebelum ini dikatakan untuk memberi gangguan ataupun to disrupt landscape politik tanah air yang ketika ini dipelopori ataupun gerontokratik istilahnya, iaitu negara ataupun sebuah organisasi yang dipimpin oleh golongan tua. Ini satu nafas baru. Namun apapun ini kita perlu optimistik dengan penumbuhan parti muda ini. Dan kita akan melihat perkembangan sama parti mudanya, adakah dia ada what it takes untuk mengubah landscape politik tanah air, dan sama-sama kita akan saksikan dalam beberapa dekad, mungkin tidaklah dekad, nak tunggu, boleh tunggu PRU akan datang, kerana saya Saddiq sendiri menyatakan bahawa muda akan bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Tapi ini satu soalan yang menarik. Kalau kata multiracial party, PKR sudah ada, tapi mungkin mereka akan mensasarkan kursi-kursi di kawasan urban ataupun suburban, kerana belia ini lebih memfokuskan isu-isu di bandar, ataupun kita lihat kepada teknik ataupun penilaian pemasaran politik muda untuk memilih kerusi mana yang akan bertanding. Yang pastinya kita lihat, yang pasti jika muda bertanding, kita akan ada representasi ataupun wakil lebih ramai suara anak muda di dalam peringkat tertinggi pembuatan undang-undang negara, iaitu di dalam parlimen. Itu cerita orang muda di Malaysia. Tetapi dalam masa yang sama, kajian yang dilakukan di luar negara ini agak menarik berkenaan dengan keadaan mental orang muda ataupun remaja ini. Lebih-lebih lagi ketika mereka terpaksa mengurungkan diri bagi mengelak dijangkiti wabak COVID-19. Ini kajian yang dilakukan oleh Universiti Oxford. Butirannya Hafizi ada? Ya, dan Oxford berdasarkan kajian ini, separuh remaja berusia 17 tahun melaporkan kesihatan mental mereka berada dalam keadaan lemah sejak PKP dilaksanakan. Dan Oxford menyatakan kajian itu melibatkan 19,000 pelajar dari 237 sekolah di Oxfordshire, dan itu juga menunjukkan remaja berusia 15 dan 18 tahun antara yang paling teruk terjejas dengan pelaksanaan itu. Dan tinjauan itu menilai
kesejahteraan mental, kegelisahan, pola tidur, keselamatan dalam talian dan juga faktor pelindungan seperti latihan, interaksi sosial dan juga sikap untuk mendapatkan sokongan kesihatan mental. Dan kajian itu juga meneliti 200 faktor utama dalam kehidupan dan juga jangkaan golongan muda berusia 8 ke 18 tahun dengan harapan dapat memantau kesihatan mental mereka semasa perintah berkurung. Dan analisis itu telah pun mencerminkan bahawa keadaan mental remaja belia yang berusia antara 12 hinggalah 18 tahun ini perlu dititik beratkan oleh semua pihak untuk melihat bahawa mereka kadang-kadang dalam proses ni, Hakim, waktu kita remaja dahulu ada sifat-sifat rebellion lah, memberontak sedikit. Rebellious sikit lah kan. Memberontak sedikit dalam kita menghadapi ataupun meningkat dewasa itu, dan itu membuatkan seringkali remaja berada dalam keadaan yang terkurung, yang tidak mendedahkan emosi mereka, dan mereka hanya menunjukkannya kepada tingkah laku dan juga tindakan-tindakan yang mereka ambil, dan membuatkan kita merasakan mereka ini di luar kawalan. Tetapi sebenarnya itulah perhatian yang perlu diberikan oleh kepada mereka supaya mereka berada dalam state yang baik, fizikal dan juga mental. Kesihatan mereka perlu berada dalam keadaan yang baik, dan seperti yang dikatakan oleh YB Syed Saddiq, pemimpin muda itu bermula daripada sekarang, bukan lagi di masa hadapan itu. Dan disebabkan kesedaran itu jugalah apabila kita bercakap mengenai golongan belia, sejak kebelakangan ini belia di Sabah mendapat perhatian kerana dengan pergerakan atau movement yang mereka lakukan dengan lagu Sabah Bangkit yang mengekspresikan apa pandangan dan rasa mereka ketika ini, dan juga berkenaan dengan seorang lagi remaja iaitu Viviana Musibin yang terpaksa memanjat pokok untuk mendapatkan capaian internet. Dan itu semua mendapat perhatian kerajaan sedia ada kerana kita lihat melalui jendela ini. Jendela ini adalah pelan jalinan digital negara, ataupun ringkasnya jendela. Siapakah yang akan mendapat manfaat terbesar? Manfaat terbesar yang akan terdapat pastinya adalah golongan belia. Kerana belia hari ini dilahirkan sebagai warga negara digital. Jadi penggunaan telefon, komputer, telefon pintar dan juga komputer ini sudah jadi satu kebiasaan. Dan bukan kebiasaan, tapi sebenarnya keperluan kepada golongan belia ini. Sebenarnya bukan kepada belia saja, kepada warga emas pun sudah mengadaptasi dengan penggunaan digital, inovasi digital yang sebenarnya boleh memacu hasrat negara untuk membangunkan agenda ekonomi digital. Ya, dan betul tu. Dan kalau kita lihat betapa pentingnya, dan seperti yang dinyatakan oleh, saya ada melihat kepada laporan daripada media tempatan yang menyatakan bahawa tolonglah kalau bincangkan isu mengenai bekalan air bersih, bekalan elektrik, internet dan sebagainya, tolonglah jangan perbincangan itu hanya berlangsung pada ketika mana PRN berlaku ataupun pilihan raya kecil PRK berlaku. Itu perbincangan itu harus dibawa bukan saja melepasi fasa-fasa ataupun tempoh PRN ataupun PRK itu berlaku, ia juga harus melepasi ataupun pada peringkat-peringkat itu dilanjutkan lagi. Perbincangan itu secara berkala perlu diteruskan dari semasa ke semasa untuk memastikan bahawa tiada pihak ketinggalan. Luar bandar terutamanya khususnya melihat kepada pelajar-pelajar yang di sana itu bagaimana mereka mahu mengubah mobiliti sosial mereka daripada B40 golongan miskin dan sebagainya itu beranjak mobiliti sosial mereka kepada golongan M40, dan ini adalah peluang kepada bukan saja golongan belia tetapi juga kepada golongan-golongan B40 dan juga golongan miskin itu untuk memastikan bahawa segala dasar teknologi yang sedia ada disebarkan secara sama rata di seluruh Malaysia ini untuk tidak memastikan bahawa jurang di antara dalam dan juga luar bandar itu dapat kita samakan ataupun selarikan. Kita dapat kurangkan gap jurang itu. Dan kita nak dengarkan apa kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan jendela yang akan memberi manfaat khususnya kepada golongan belia di Sabah. Untuk mencapai hasrat ini, kerajaan dan syarikat penyedia perkhidmatan sekali lagi bekerjasama untuk mewujudkan pakej-pakej khas capaian jalur lebar untuk golongan belia. Perincian pakej akan diumumkan oleh syarikat penyedia perkhidmatan dalam masa yang terdekat. Pakej ini bakal menyediakan perkhidmatan dengan kos yang rendah dan terma yang lebih menarik bagi membantu golongan belia
memenuhi keperluan pembelajaran dan perhubungan di era norma baru. Semua aspirasi ke arah pembangunan masyarakat digital dan juga ekonomi digital yang mampan untuk rakyat Sabah bermula di gerbang Sabah. Ya, itu satu tindakan ataupun tindakan susulan yang baik hasil daripada keberanian seorang remaja wanita perempuan Viviana Musiwi memanjat pokok hanya untuk menjawab peperiksaan dalam talian. Berdepan dua timbalan Perdana Menteri. Dua timbalan menteri. Dua timbalan menteri itu satu perkara yang mungkin kita boleh bergerak ke hadapan, tetapi dalam masa sama kita jangan lupa betapa pentingnya belia ini. Dan bercakap mengenai keberanian ini juga, kita nak beralih ke laporan berikutnya. Ini satu tindakan berani yang dilakukan oleh seorang individu yang memberikan maklumat berkaitan dakwaan ataupun mengesyaki adanya berlaku salah guna kuasa dan rasuah di dalam sesebuah organisasi. Dan mereka yang memberikan maklumat ini kepada pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sebenarnya dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Jadi mereka yang cuba mengugut ataupun memberikan sebarang tekanan kepada pemberi maklumat ini juga boleh didakwa. Ini yang berlaku apabila SPRM buat pertama kali menggunakan akta ini untuk mendakwa seorang individu di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Okey, cerita dia ringkasnya macam ini. Hafizi laporkan dekat SPRM saya salah guna kuasa atau rasuah. Kemudian bila saya dapat tahu Hafizi laporkan kepada SPRM, saya pecat Hafizi. Jadi saya boleh didakwa di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat ini kerana individu pemberi maklumat ataupun whistleblower seperti Hafizi ini dilindungi di bawah akta ini. Ini satu tindakan SPRM yang baik, tapi juga wajar dicontohi oleh individu di luar sana untuk tampil ke hadapan sekiranya mengesan ataupun melihat sebarang kemungkinan berlakunya salah guna kuasa ataupun rasuah. Ya, dan seperti itu Dr. Mahathir Mohamad nyatakan bahawa jangan pastikan rasuah ini seperti amalan biasa dalam kehidupan harian kita, dan perlu kita ingatkan ia adalah jenayah yang tidak boleh diterima dan juga merupakan musuh nombor satu negara. Dan sekian saja daripada kami di Awal Pagi. Banyak sebenarnya anda boleh saksikan laporan-laporan lanjut di astro.com. Sebenarnya tak sempat 30 minit nak cerita sembang lebih banyak lagi. Sebenarnya ada banyak lagi laporan baik di astro.com dan juga bulletin-bulletin Awal News seterusnya, dan pastikan anda tidak terlepas mengikuti laporan langsung PRN Sabah daripada kami yang sedang berlangsung ketika ini. Tempoh kempennya masih lagi berlangsung. 26 September penentu nasib siapa yang akan menjadi kerajaan dan juga pembangkang. Okey, sekian daripada kami. Saya Afizal Zaman. Saya Hakim Rahman.